Dan sudah tentu dalam tempoh saya baca kitab ini kan, sudah hampir 10 tahun kau, belum habis lagi, sebulan sekali kita punya kuliah. Dan pengarang pada buku ini, Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullahu ta'ala, meninggalkan satu legasi ilmu yang sangat banyaklah. Bukan sahaja buku ini yang ada, bahkan di sana ada banyak buku-buku dan kitab-kitab yang lain yang digunakan sebagai teks pengajian. Malah bukan setakat pengajian di universiti, tapi pengajian yang digunakan di masjid-masjid, seperti buku yang ditulis Al-Halal wal-Haram fil Islam, yang juga, dan banyaklah buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, seperti buku fatwa muasirahnya. Walaupun di sana ada pandangan-pandangan beliau yang juga kontroversi, yang dianggap sebagai pandangan yang agak minoriti lah, dipegang oleh beliau atau ditarjihkan oleh beliau. Tetapi kadang-kala pandangan itu juga mendapat tempat perbincangannya di masa-masa sekarang. Dan benarlah kita kata sabda Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, wa innama yaqbidul ilm biqabdil ulama hatta lam yubqi alim. Sehingga disebut dalam hadis Nabi riwayat sahih Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu, Allah tidak akan mencabut ilmu itu atau mengangkat ilmu daripada bumi ini dengan mencabut daripada dada-dada manusia. Tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan cara mematikan para alim ulama, sehinggalah di dunia ni lam yabqa ataupun lam yubqi alim, tidak dikekalkan, tidak tinggal seorang alim pun. Ketika itulah manusia hatta ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, dalam hadis yang sahih. Maksudnya akhir zaman nanti, sehingga satu tahap manusia sudah lagi tidak ada orang yang berilmu, semuanya jahil. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan berlaku kiamat, tidak akan berlakunya sa'ah, melainkan ataupun sehingga tidak adalah di atas muka bumi ni orang yang berkata Allah Allah. Sebab itulah kita tak perlulah berdoa sampai nak panjang umur sampai kepada kiamat, kan? Sebab kiamat tu bukan lagi ada, masa nak berlaku kiamat tidak ada lagi orang yang saleh. Orang semua tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah orang alim dari sehari ke sehari mungkin akan meninggalkan kita, dan sehinggalah kepada akhir zaman. Baik, kitab yang kita baca ini kita dah sampai kepada bab yang ke-10. Muka surat 271. Muka surat 271, bab yang ke-10. Dan sebenarnya kita ada dalam 2 bab lagi lah untuk menghabiskan kitab ini. Kalau tuan-tuan tengok daripada awal kita baca tahun 2010, mujur saya tak uban lagi lah kan. Tahun 2010 saya start sebelum saya cuti belajar lagi masa tu, kalau tak silap. Kemudian ada saya skip, kemudian saya cuti belajar sikit tu, ada skip lah dalam beberapa bulan, kerana tak boleh nak manage waktu masa tu. Ketika itu terpaksa pagi tu ada kelas walaupun hari cuti kan. So kita masuk bab ke-10 dan ada bab ke-11, lepas tu habislah insya-Allah. Muka surat 271 berkata pengarang kita Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Start hari ni saya sebut rahimahullah lah. Sebelum ni kalau tuan-tuan perasan, saya sebut kata pengarang hafizahullahu ta'ala. Dan begitulah kebiasaannya untuk kita sebut nama seseorang dalam konteks bahasa Arab ni,
Kalau orang tu masih hidup, kita sebut hafizahullahu ta'ala. Tapi biasanya apabila ulama itu sudah meninggal dunia, kita tarahum padanya. Tarahum dengan makna rahimahullahu ta'ala. Bab ke-10, fiqh al-awlawiyat di dalam ilmu warisan Islam. Barang siapa yang pernah mengembara di lautan ilmu warisan Islam yang sangat luas, nescaya dia akan mendapati bahawa para ulama terdahulu telah memberikan perhatian yang cukup dan sewajarnya terhadap fiqh al-awlawiyat yang ditampilkan dalam berbagai pandangan dan tulisan mereka. Di antaranya, orang-orang yang bertanya tentang seseorang membunuh lalat dalam keadaan ihram. Di antara perhatian yang paling pertama diberikan para ulama terdahulu dalam perkara fiqh keutamaan ini ialah sebuah riwayat sahih yang datang daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melalui Abu Nuaim al-Asfahani berkata, seorang lelaki datang menghadap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pada ketika itu aku sedang mendengar syarahannya. Kemudian dia berkata mengenai hukum seseorang yang membunuh nyamuk dalam keadaan berihram. Di dalam riwayat lain dia bertanya tentang hukum seorang yang membunuh lalat dalam keadaan ihram. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma balik bertanya kepadanya, saudara berasal dari negeri mana? Jawabnya dari negeri Iraq. Kemudian Ibnu Umar berkata kepada seluruh murid yang hadir di situ, kamu tengoklah orang ini, dia bertanya tentang hukum darah lalat, sementara mereka telah membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya keduanya, yakni Al-Hasan dan Al-Husain adalah cahaya mataku di dunia ini. Dalam riwayat lain, penduduk Iraq akan bertanya tentang darah lalat walhal mereka telah membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-10 ini ialah bab yang cuba diketengahkan oleh pengarang kita rahimahullahu ta'ala dengan membawa contoh-contoh yang telah ada dalam kitab-kitab turath yang lalu. Contoh-contoh bagaimana menunjukkan di sana adanya riwayat ataupun athar daripada as-salafus salih, menunjukkan mereka mementingkan fiqh keutamaan, yang mana perlu diutamakan dan yang mana perlu dikemudiankan. So itu yang dimaksudkan dengan fiqh aulawiyat di dalam ilmu warisan Islam. Dengan erti kata, apakah dia contoh-contoh yang ada sejak zaman dahulu menunjukkan tindakan ulama ketika itu, mereka mengutamakan fiqh aulawiyat. So prinsipnya ialah dalam fiqh aulawiyat ni yang mana perlu diutamakan dan yang mana perlu dikemudiankan. Sebab tu kalau kita tengok di sini dia kata barang siapa yang pernah mengembara di lautan ilmu, maknanya kalau siapa yang baca kitab-kitab turath Islam ini, sama ada kitab hadis, sama ada kitab tarikh, kitab sejarah ke, sama ada kitab fiqh itu sendiri, dia akan lihat banyaknya di sana beberapa contoh-contoh tentang fiqh aulawiyat dalam praktik tu. Di antaranya ialah kisah Ibnu Umar. Kisah Ibnu Umar yang disebut dalam ini, apabila adanya orang bertanya tentang hukum membunuh lalat. Orang itu daripada mana? Daripada Iraq. Orang tu tanya, dia kata dia tanya Ibnu Umar tentang hukum membunuh lalat ketika dalam keadaan ihram. Lalu kata Ibnu Umar ataupun jawabnya, ya ahlal Iraq tas'aluni an muhrimin qatala dhubaban. Wahai penduduk Iraq, kamu tanya aku tentang orang ihram bunuh zubab. Zubab ni maksudnya lalat. Sedangkan pembunuhan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu tak tanya pun.
apa yang berlaku di Iraq lah. Siapa dia? Iaitu Al-Hasan wal Husain lah. Dan Nabi pun kata, dan Ibnu Umar pun kata, sedangkan Rasulullah bersabda, kedua-duanya adalah harumanku di dunia. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Hasan dan Al-Husain ialah cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya anak kepada Ali bin Abi Talib, anak kepada Fatimah, iaitu anak kepada Rasulullah SAW, dan merupakan Ahlul Bait, dan merupakan di antara sahabat yang mulia. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, man ahabbahuma faqad ahabbani. Siapa yang kasih dan sayang kepada kedua-duanya, maka ertinya dia sayang kepada aku, Nabi kata. Wa man abghadahuma faqad abghadani. Siapa yang benci kepada kedua-duanya, maknanya dia benci aku. Iaitu siapa yang benci kepada Hasan dan Husain, siapa yang kasih kepada Hasan dan Husain, seperti kasih kepada aku. So itu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husain, Hasan, sebagaimana yang kita baca dalam sejarah, ada riwayat mengatakan bahawa Hasan juga dibunuh, iaitu diracun, kerana pada zaman akhir Khulafa Ar-Rashidin, sebelum naiknya Bani Muawiyah atau Bani Umayyah, maka berlakulah pergolakan politik sebagaimana yang kita boleh baca secara ringkas daripada sejarah. Dan Husain juga dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh penduduk Iraq. Dibunuh oleh penduduk Iraq ketika itu, dari kalangan mereka yang khuruj ala Ali, yang ada sebahagian daripada mereka yang ataupun disebut sebagai Khawarij lah, yang menulis kepada Sayyidina Husain supaya Sayyidina Husain keluar, dan mereka kata, keluar untuk kami bai'ah kamu, iaitu selepas matinya Muawiyah kan, selepas matinya Muawiyah. Dan ketika itu dilantik Yazid bin Muawiyah, iaitu anak kepada Muawiyah. Dan ketika itu penduduk Kufah tiba-tiba berubah, dan mereka telah membunuh Husain, yang dikatakan tempatnya di Karbala itu kan. So pembunuhan Husain itu, sebagaimana yang disebut dalam kitab kita ini, apabila ditanya oleh penduduk Iraq, suatu perkara yang remeh, suatu perkara yang kecil, sedangkan apa yang berlaku dalam sejarah mereka tak tanya pun, mereka biarkan begitu. So menunjukkan di antara contoh fik keutamaan yang perlu difahami oleh orang Islam. Sebab itulah dalam menafsirkan ataupun dalam memberi komentar kepada hadis ataupun athar ini, dalam kitab ini disebut, dalam mentafsirkan hadis tersebut, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengungkapkan keterkejutannya di atas ketelitian penduduk Iraq yang bertanyakan tentang perkara yang kecil, sementara mereka telah meremehkan suatu perkara yang sangat besar. Tanya perkara yang kecil, bunuh binatang yang serangga, tapi sedangkan benda yang lebih besar daripada itu mereka senyap saja. Apakah tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang betul? Sudah tentu tidaklah. Ini seolah-olahnya tindakan yang tidak memahami konsep fiqh al-aulawiyat. Aulawiyat artinya utama, yang mana yang lebih diberi keutamaan. Maksud aulawiyat itu yang mana lebih ajdar, lebih layak sepatutnya diambil berat, yang mana sepatutnya lebih perlu diutamakan. So prinsip itulah
yang ingin diketengahkan oleh pengarang kita bahawa sudah ada praktiknya tindakan dari kalangan as-salafus salih. Kalau dalam contoh ni ialah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar menunjukkan pentingnya fiqh aulawiyat itu. So kita ambil lah contoh tersebut, kita apply lah dalam semua kehidupan seharian kita. Sama ada dalam perkara soal hubungan kita di antara sesama Islam, ataupun hubungan kita di antara jiran tetangga, ataupun kita dengan keluarga, kita dengan pemerintah dan sebagainya. Kita dalam konteks nak mengutamakan sesuatu, kita kena tahu yang mana itu hal berkaitan dengan agama, yang mana hal berkaitan dengan nyawa, yang mana hal berkaitan dengan harta, berkaitan dengan maruah. Sebab itulah benda-benda seperti itu secara umumnya perlu kita ketahui. Kemudian dinyatakan lagi, berkata Ibnu Battal rahimahullahu taala, dua kalimah berkata Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, sebenarnya satu je tu, berkata Ibnu Battal, hadis tersebut mengajarkan kepada kita akan kewajipan mendahulukan dan mengutamakan perkara yang sangat penting atas selainnya dalam urusan agama. Maknanya ada benda yang kita kena utamakan. Kalau bertembung benda akidah, melibatkan akidah sebagai contoh, sudah tentu perkara itu adalah yang utama. Perkara itu perkara yang utama dijaga, dikawal dahulu. Perkara pertama yang perlu dijaga, dikawal dahulu. Sebab dalam susunan yang difahami oleh ramai dan jumhurul ulama, susunan maqasid syariah, yang pertama sekali ialah menjaga agama. Dan setiap susunan tersebut kemungkinan ada levelnya masing-masing, yang disebut sebagai ad-darurah, sebagai al-hajah, dan satu lagi at-tahsiniyah, ad-daruriyat ataupun al-hajiyat, at-tahsiniyat. Perkara yang mana kehidupan tidak boleh diteruskan sekiranya tidak ada, itu dipanggil ad-daruriyat, kan. Al-hajiyat, perkara yang dianggap sebagai perlu wujud untuk mengelakkan kesusahan, itu hajiyat. Dan satu lagi tahsiniyat, perkara yang kalau tidak wujud perkara tersebut, maka kalau tak wujud perkara tersebut, maka kehidupan boleh diteruskan, masih lagi tidaklah sukar, tapi mimbab kita kata al-adat al-hasanah, termasuk dalam adat yang baik. Tapi tak semestinya benda tu sunat, kemungkinan benda tu wajib. So pertimbangan itu perlu dilakukan oleh kita. Contoh, kita pergi dakwah orang bukan Islam dalam dalam hutan sana, mungkin ada di kalangan penduduk orang asli yang ingin memeluk Islam. Kita kena dakwah. Bila kita dakwah mereka, pada peringkat awal apa yang perlu kita utamakan ialah soal agama, daruriyat, yang mana mereka perlu faham untuk menjaga akidah mereka itu dahulu. Kemudian kalau ada soal-soal yang mana ketika awal mereka memeluk Islam itu, kita boleh bertoleransi lagi dengan mereka. Soal sebagai contoh, pakaian mereka itu kurang lengkap lagi ketika itu dari aspek auratnya dan sebagainya. Mungkin boleh kita bertoleransi dalam keadaan kita bertolak ansur dengan mereka, mendidik mereka secara berperingkat. Tak perlulah mungkin bila dia mula-mula memeluk Islam, kita perintahkan dia daripada awal lagi, sehingga menyebabkan dia pun dah terkejut, kita katakan. Mungkin di peringkat awal tu dia tahu
tapi dia tak sempat lagi untuk belajar bagaimana. Sama juga dengan semayang tu, bacaan yang dia tak pandai lagi, tersuruh je lah dia semayang dulu. So ada benda yang dianggap sebagai yang mana perlu lebih diutamakan. Itulah dia contoh mudah kita kata fiqh aulawiyat. Sebab tu dia kata kat sini, mendahulukan dan mengutamakan perkara yang sangat penting. Kemudian kerana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengingkari pertanyaan orang tersebut tentang darah nyamuk atau lalat dalam satu riwayat yang lain, sementara dia tidak segera bertaubat dari segala kejahatan yang dilakukannya bersama-sama dengan yang lainnya daripada penduduk Iraq yang dalam membunuh Al-Husain radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengkeji sikapnya itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu hanya menyebut Al-Husain kerana darjatnya yang tinggi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh tersebut di atas, bukanlah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bermaksud mengkeji orang tersebut secara peribadi. Tu kita kena ingat, bukan dia nak kata ke orang tu secara peribadi. Namun yang baginda maksudkan adalah sikap kebanyakan orang dalam menghadapi sesuatu masalah, dia kata. Mereka begitu memberikan tumpuan dan perhatian yang sangat besar terhadap perkara-perkara yang sangat remeh, sementara itu mereka meremehkan perkara-perkara yang sangat besar. Macam juga di kalangan kita, apabila adanya isu-isu perkara-perkara yang dianggap sebagai khilafiyah dalam soal-soal tertentu, khilafiyah yang balik masih lagi dalam ruang lingkup skop ijtihad masing-masing, takkanlah sampai berbalah satu surau satu masjid pun tak boleh nak bersatu. Maknanya benda tu benda yang khilafiyah, yang masih lagi dalam konteks ijtihad. Ulama ni kata begini, ulama ni kata begini. So benda-benda seperti itulah kita perlu elakkan. Sebagaimana yang kita lihat pernah berlaku diceritakan di tempat-tempat lain. Tahiyat, nak angkat tangan tu bergerak ke, telunjuk ke, tak perlu bergerak, kan? Bila tengok orang bergerak sebelah dia, dia pergi repih tangan, sebagai contoh. Mungkin tak berlaku di tempat kita sekarang, mungkin berlaku dulu-dulu. Nak sembahyang tarawih, benda-benda isu seperti itu. Nak sembahyang 8 ke, nak sembahyang 20. Yang sembahyang 8 pulau yang sembahyang 20. Yang sembahyang 20 pulau yang 8. Benda-benda perkara-perkara itu adalah perkara ijtihadiyah yang masih lagi dalam ruang lingkup ijtihad. Yang menjadi masalahnya apabila ada golongan yang melampaui batas daripada semua pihak, sehingga kan mereka tak menjaga perkara yang lebih utama. Orang yang nak buat benda sunat, benda wajib dia kesampingkan, ketepikan. Kita nak pergi ke Mekah, di antara perkara sunatnya ialah cium Hajarul Aswad, kucup Hajarul Aswad. Tapi nak masuk ke kucup Hajarul Aswad, dia siku orang, dia tumbuk orang. Perkara tersebut adalah haram. Malah haram dilakukan bila buat begitu di depan Kaabah, tu lebih dahsyat. Tapi tak sedar nak buat apa? Kucup Hajarul Aswad. Kucup Hajarul Aswad tu perkara wajib ke perkara sunat? Perkara sunat. Mengelakkan ataupun menjauhi daripada menyakitkan orang Islam yang lain, wajib ke sunat? Wajib. Jadi orang Islam bila tidak ada ilmu, bila sampai ke sana, kalau tuan-tuan tengok, kita ni alhamdulillah ada satu pengajian nak pergi haji tu baguslah, kan? Saya rasa saya taklah termasuk daripada orang yang mengajar haji, tapi saya rasa mesti diajar bagaimana tertibnya kita nak pergi haji, kan? Akhlak kita perlu dijaga. Tapi kalau negeri-negeri lain, negara lain, tuan-tuan pergilah, kadang-kadang setengah tu tak kira dah. Tapi kemungkinan ada juga sebahagian daripada kita yang bersifat begitu. Elakkanlah. So kena faham, itu adalah fiqh keutamaan yang perlu kita faham.
Kita kena praktik sendiri. Perkara yang berlaku terhadap Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga berlaku terhadap anaknya Salim bin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tu anak kepada Sayyidina Umar. Ni Salim, cucu dia lah, maksudnya cucu Sayyidina Umar, anak Ibnu Umar. Berlaku bersama orang-orang Iraq juga. Mereka bertanya kepadanya tentang perkara-perkara yang kecil, sementara itu mereka mengetepikan, tidak bertanya mengenai perkara-perkara yang besar yang telah berlaku di antara mereka, seperti saling berperang dan membunuh. Walhal perkara ini, yakni pembunuhan di antara sesama, telah mendapat peringatan yang sangat keras daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud, janganlah kamu berpaling menjadi kufur setelah pemergianku, sehingga kamu saling berbunuhan antara satu dengan yang lain. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan dalam kitab Al-Fitan. Al-Fitan yakni fitnah-fitnah, daripada Salim bin Abdullah berkata, wahai penduduk Iraq, mengapakah kamu bertanya tentang perkara-perkara yang kecil, namun kamu lakukan perkara-perkara yakni dosa-dosa yang besar? Aku mendengar ayahku Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah akan timbul dari arah sana. Baginda mengisyaratkan ke arah timur, yakni Iraq, ialah tempat timbulnya kedua tanduk syaitan, dan kamu ini saling membunuh antara satu dengan yang lain, dan sesungguhnya Nabi Musa AS membunuh kerana tidak sengaja. Firman Allah Ta'ala kepadanya, maksudnya, dan kamu telah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencubamu dengan beberapa cubaan. Contoh pertama dan contoh Salim ini juga adalah berkait dengan soal perkara remeh ditinggalkan, tetapi perkara yang sepatutnya diutamakan ialah soal menjaga hubungan di antara sesama Muslim. Bila kamu membunuh satu sama lain, menunjukkan kamu tidak menghiraukan perkara yang wajib dijaga, itu hubungan antara satu sama lain. So contoh inilah yang perlu kita jaga, yang perlu kita faham dalam konteks negara kita ni. Kita sesama orang Islam berbalah, tapi beritahu orang Islam kau mulalah kita rasa macam nak baik nak, kan? Bukan makna kita nak suruh bermusuhan dengan orang bukan Islam, tak. Orang Islam tu sama orang Islam itu lebih utama dijaga. Maksudnya innamal mu'minuna ikhwah, ukhuwah. Tapi bila maksud ukhuwah, bukan bermakna kita menyokong sesuatu yang telah rosak, ataupun kita kata kita memperjuangkan sesuatu yang salah. Tapi dengan arti kata ukhuwah, kita masih lagi dalam konteks menjaga saudara kita yang satu agama. Kita berdoa kebaikan untuk dia. Sebab itulah dalam Islam, walaupun orang tu bunuh diri, satu perkara yang dianggap sebagai dosa, kan? Dosa besar bunuh diri. Tapi bukan bermakna mengharamkan untuk kita berdoa kepada dia semoga Allah mengampunkan dosanya. Tak. Tetap kita berhak, kita perlu berdoa kepadanya. Na'udzubillah berlaku di kalangan ahli keluarga kita, kita minta jauh lah, kan? Bila berlaku, tak bermakna kita stop, jangan berdoa dia untuk berampun. Tak, tetap kita kena semayang pada dia. Tetap kita kena semayang jenazahnya, tetap kita berdoa kepadanya. Allahumma gfir lahu, semoga Allah mengampunkan dosanya. So ukhuwah seorang Islam dengan Islam lain patut lebih utama dijaga. Kalau bunuh sampai bunuh ni lebih dahsyat lah. Bunuh sesama Islam. Itulah dipanggil al-awlawiyat, yang mana perlu diutamakan antara dua perkara. Antara perkara akidah dan bukan akidah, antara perkara fardu sebelum perkara sunat. Perkara fardu ni tak jaga, tapi perkara sunat pelik, kan? Kalau ada orang yang semayang fardu tak semayang, semayang sunat je semayang, pelik lah.
Tapi tak adalah cara tu mungkin kan. Kalau orang tu semayang sunat saja, semayang fardu tak nampak sangat dia ajaran sesat kan. Terawih contohlah. Kita kata contohlah. Tapi terawih ni kadang-kadang dia malam-malam pertama, minggu-minggu pertama je, minggu-minggu akhir pun tak sangat dah kan. Dia semangat, dia panggil semangat minggu pertama. Semayang fardu, jagalah semayang fardu ni dengan sebaik-baiknya. Yang itulah yang perlu kita kerapkan. Jemaah sebagai contoh kan. Manakala semayang sunat, semayang tarawih, semayang lain itu tak masalah kan. Bahkan semayang sunat itulah lebih utama semayang sendiri sebenarnya. Lebih utama dari aspek sebab mengelakkan daripada berlakunya riak dan sebagainya. So itu adalah contoh yang pertama. Contoh kedua, dia bawa dua contoh je kat sini. Contoh kedua yang menampilkan fiqh keutamaan dari kalangan ulama terdahulu ialah sebuah risalah penuh erti dan makna yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir di dalam tulisannya tentang biografi Abdullah Ibnu Mubarak dari Muhammad bin Ibrahim bin Abu Sakinah berkata, Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala menyuruh aku menulis bait-bait syair ini di Tursus, kemudian melepaskan pemergianku dan menyuruhku menyampaikan risalah tersebut kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yang berada di Tanah Suci pada tahun 170 Hijrah atau tahun 177 Hijrah. Ini syak lah, syak daripada orang yang meriwayatkan ini. Itu kaedah dalam meriwayatkan apa-apa ilmu hadis, ilmu ataupun sirah dan sebagainya. Ulama dahulu kalau dia ada syak dia sebut dua-dua, 170 atau 177 Hijrah. Walaupun gap dia tu banyak gitu kan. Memang dia rasa macam 170 ataupun 177. Maka syair itu sebagai berikutnya. Abdullah ibnu Mubarak ataupun gelarannya Amirul Mukminin fil Hadis. Abdullah bin Al-Mubarak seorang pejuang, seorang yang terlibat dalam jihad fi sabilillah dan mahir dalam ilmu hadis. Dia tulis surat kepada Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad tu duduk kat mana ketika tu? Duduk di Mekah. Tuan-tuan mungkin kenal Fudail bin Iyad ni salah seorang yang asalnya dulu seorang yang penyamun asalnya kan. Saya pernah cerita kat sini. Asalnya penyamun dan orang yang cerdik. Dan satu hari dia bertaubat apabila mendengar satu ayat Quran. Bila dia seorang penyamun, biasalah kalau kita kata Abang Long lah dulu, Abang Long Fudail. Memang dia minat pada seorang perempuan. Ketika tu dia pergi panjat rumah perempuan tu untuk mengendap. Tiba-tiba sami'a talian, dia dengar orang membaca tilawah. Ayatnya apa? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Waqad nazala, sehingga akhir ayat itulah. Bila dia dengar alam ya'ni lil ladzi, belum tibakah masa bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk dan takut kepada Allah, tunduk mendengar zikrullah. Dengar saja ayat tu dia terjatuh dan dia kata qad ana, sampai masa dah sekarang. Sampai masa lalu dia pun lari, dia pergi kepada satu tempat disebut Khirbah. Khirbah tu ialah kawasan yang mungkin ada longgokan sampah dan sebagainya. Di sebalik tu di tepi jalan. Lalu malam tu ada satu kafilah lalu. Kafilah dan orang dah kenal dah, ni lalu jalan ni bahaya, nanti ada Fudail ni ambil barang-barang kita habis. Penyamun kan, dia orang takut, gangster tu orang takut. Tiba-tiba malam tu dia dengar perbualan. Dia duduk kat belakang tu dalam keadaan dia dah mula rasa hati dia nak bertaubat kepada Allah. Sebab dia dengar ayat tu, mujur dia faham kan. Kalau kita dengar ayat apa pun, hak gangster ni belum tentu faham kan.
Jadi orang masing-masing itu bercakap, dia kata kita kena bergerak sebab nanti ada Fudail. Dia kata, uish, dia terfikir, aku buat maksiat siang malam dan orang-orang Islam ni takut kepada aku. Ya Allah, aku bertaubat kepada kamu ya Allah, dan aku bertaubat dan aku jadikan diri aku untuk berada di samping tanah haram, maksudnya berada di Baitullahil Haram. Sejak itulah Fudail bin Iyad menjadi tokoh ulama yang sangat-sangat terkenal dan berdamping di Masjidil Haram. Bahkan disebut berulang alik di antara Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Al-Haramain, itu kata Al-Haramain. Al-Haramain, dua tanah haram. Jadi syair dan surat ketika tu kerjanya ialah duduk di situ saja beribadat. Dan Abdullah bin Mubarak ni kenal Fudail bin Iyad dan dia tulis syair. Dia tulis syair tu, wahai ahli ibadah di tanah suci, andainya Tuhan tahu keadaan kami, pastilah kamu sedar bahawa ibadahmu itu hanyalah main-main belaka. Bila dia membasahi pipinya dengan derayan air mata, maka leher-leher kami disambahi aliran darah. Dia kadang menunggang kudanya untuk kebatilan. Kuda-kuda kami pergi ke medan perang di kala subuh. Kamu dihiasi haruman dan wangi-wangian, haruman kami debu dan asap yang berterbangan. Telah datang kepada kami pengkhabaran Nabi, berita yang benar dan tidak pernah dusta. Debu-debu kuda yang terbang di jalan Allah tidak akan pernah disentuh panasnya neraka. Kitab Allah membawa keputusan kepada kita, dialah saksi yang tidak pernah mati dan tidak dusta. So syairnya dia panjang. Yang saya ingatnya yang mula-mula itu saja. Ya abidal haramain, law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Wahai orang yang beribadat di dua tanah suci, ya abidal haramain, iaitu dia refer kepada Fudail bin Iyad lah. Dia tulis surat tu kan pada kawannya. Law absartana, kalau kamu tengok aku, tengok kami, la'alimta, nescaya kamu akan sedar, kamu akan tahu, annaka bil ibadati tal'abu, seolah-olah kamu ni sedang bermain-main ya. Lepas tu disebutlah yang panjang tu, bila kamu ni meleleh air mata, kami ni sedang menunggang kuda untuk kami, leher-leher kami disimbahi aliran darah. Maknanya orang yang berjihad dulu tengah berperang jihad tu, sekarang dengan darah, kamu dengan air mata saja. So Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala berkata, risalah tersebut kemudian aku serahkan kepada Al-Fudail bin Iyad. Surat itulah surat yang mengandungi syair di Masjidil Haram. Setelah dibaca, maka berlinanganlah air matanya. Fudail bin Iyad rasa sedih, seraya berkata, nasihat Abu Abdurrahman, iaitu Abdullah bin Mubarak, adalah benar. Nasihat Abu Abdurrahman adalah benar. Beliau bertanya padaku, apakah saudara juga sebagai seorang perawi hadis? Dia tanya kepada Muhammad bin Ibrahim yang bawa surat tu. Ya, aku juga seorang yang meriwayatkan hadis, dengar hadis. Jawab Muhammad bin Ibrahim. Beliau berkata lagi, Fudail bin Iyad berkata, tulislah hadis ini sebagai hadiah kamu membawa risalah Abu Abdurrahman, yakni Ibn Mubarak, kepadaku. Tulis hadis ni. Hadis ni aku nak baca. Hadis yang dia riwayat daripada orang lain. Fudail kata, tulis hadis ni sebagai hadiah, kamu bawa surat ni kepadaku. Apa dia? Kemudian aku disuruhnya menulis hadis ini. Kami riwayatkan daripada Mansur ibnu Mutamir ataupun Mutamir, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dia tulislah, dia tengah tulis ni, seorang lelaki datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang boleh menyamai pahala mujahidin di jalan Allah. Ada seorang lelaki datang tanya Nabi, ni hadis yang diriwayatkan oleh Fudail, ajar kepada suruh Muhammad bin Ibrahim tu tulis. Hadis ni, orang lelaki ni datang tanya Rasulullah, ajar kepada aku amalan yang sama dengan pergi perang.
pada jalan Allah. Baginda kembali bertanya kepadanya, mampukah kamu solat terus menerus dan puasa terus menerus tidak putus-putus? Mampu tak? Solat terus menerus, puasa terus menerus, tak berhenti, boleh buat tak? Jawab lelaki tersebut, wahai Rasulullah, diri saya ini sangat lemah dan tidak mampu melakukannya. Aku ni lemah Nabi. Wahai Rasulullah, aku ni tak larat sembahyang tanpa berhenti, sebab kita kena berhenti juga kan. Puasa mesti nak makan juga. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, maksudnya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kamu mampu melakukan itu semua, kamu sama sekali tidak akan dapat menyamai pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Tahukah kamu bahawa jauhnya langkah-langkah kuda yang digunakan di jalan Allah diberikan ganjaran pahala baginya. Allahu Akbar. Maknanya orang yang berjihad, berperang pada jalan Allah ni tak sama dengan orang yang hanya duduk di masjid saja, duduk di surau saja, tak sama. Sebab apa? Sebab mereka tu mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan nyawa mereka untuk berjuang menegakkan agama Allah. Kalau mati, mati je. Manakala orang yang sembahyang semata-mata, dia duduk di masjid semata-mata, maka ketika itu kalau dia mati atas tikar sejadah macam tu lah. Bezanya jauh. Jadi pernah kisah ini diceritakan dalam satu sesi muktamar pemikiran Islam di Aljazair, yakni Algeria. Kemudian mendapat kritikan dan sanggahan dari salah seorang pemikir terkenal, kata Qardawi. Katanya bahawa cerita ini tidak punya sanad yang sahih dan tidak benar. Kata Qardawi rahimahullah ta'ala, dulu pernah diceritakan kisah ni dalam satu conference, tapi ada orang kata kisah ni tak betul, dan tidak mungkin Imam Ibn Mubarak mensifatkan bahawa ibadah di Masjidil Haram itu sebagai main-main. Dia kata tak mungkin. Dia kata Allah Mubarak kata semayang di Masjidil Haram tu main-main. Kisah yang kita nukilkan tadi adalah sahih dan benar, kata Syekh Qardawi rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Asakir rahimahullah telah meriwayatkannya sendiri dengan sanad yang kuat di dalam tulisannya mengenai biografi Imam Ibn Mubarak. Di samping juga telah dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya pada akhir surah Ali Imran. Kita pergi ke akhir surah Ali Imran, dalam tafsir Ibn Kathir kita akan dapat tengok cerita ni. Dan beliau mengakui yang riwayat tersebut adalah sahih dan benar daripada Imam Ibn Mubarak, dan telah diperakui oleh Imam Al-Hafiz Al-Zahabi dalam menulis biografi Imam Ibn Mubarak dalam ensiklopedianya ataupun buku biografinya, Siyar A'lamin Nubala, sirah orang-orang pilihan. Kisah ni benar, sanadnya benar. Ibnu Asakir cerita, Ibnu Katsir cerita dalam akhir surah Ali Imran. Al-Imam Az-Zahabi juga cerita kisah ni dalam kitab Siyar A'lamin Nubala dengan sanad yang sahih. Di dalam risalah yang ditulis oleh Ibnu Mubarak tidak ada pandangan yang bercanggah dengan asas-asas ajaran Islam. Bahkan baginda sendiri mengambil pendapatnya tersebut dari intipati makna Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang baginda sendiri sebutkan dalam syairnya. Dan perkara tersebut juga diakui oleh sahabat baginda Imam Fudail bin Iyad, yang kemudian meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW untuk mendukung pendapat dan nasihat Ibn Mubarak tadi, seperti yang telah dibacakan tadi. Maknanya cerita tu cerita benar. Tuan guru kami Syekh Al-Bahi Al-Khuli, ni guru kepada Yusuf Qardawi rahimahullah ta'ala, dia kata tuan guru kami Syekh Bahi di dalam bukunya yang istimewa Tazkiratud Du'a, peringatan kepada para pendakwah, menjelaskan perkara ini. Katanya Imam Ibn Mubarak menuliskan risalah ini kepada sahabatnya Fudail bin Iyad pada ketika itu jihad belum menjadi fardu ain. Masa dia tulis tu jihad belum menjadi fardu ain. Namun begitu baginda Ibn Mubarak mensifatkan bahawa ibadah yang dilakukan sahabatnya itu adalah main-main, walhal ianya dilakukan tanah suci, tempat yang paling mulia. Lantas apakah yang akan dikatakan olehnya kepada sahabatnya itu apabila hukum jihad itu sudah menjadi fardu ain dan ibadahnya pula bukan dilakukan di tanah suci? Maksudnya
nak beritahu ketika mana dalam keadaan tertentu yang lebih utama untuk kita berjuang walaupun ketika itu mungkin tak fardu ain, maka nak menunjukkan kepada kita betapa antara ibadat dengan ibadat tertentu ada yang paling utama. Kalaulah ibadat tu dah jadi fardu ain, jihad tu dah jadi fardu ain sebagai contoh, maknanya fardu ain ni dalam negara dah datang musuh, dah berperang, fardu ain kat atas orang lelaki lah yang kuat, yang sihat. Kalau dah masih ibadat lagi, sudah tentu benda tu benda yang salah, lebih utama salahnya, lebih lagi aula salahnya. Sebab dalam contoh yang disebut ni masih lagi belum fardu ain. Dia dah sebut begitu. Dia dah sebut bahawa seolah-olahnya yang utama sepatutnya kamu turut sama bersama kami ni, wahai Fudail bin Iyad. Dan Fudail bin Iyad pun tak kata salah pun. Bahkan dia kata, diriwayatkan hadis lagi yang menunjukkan bahawa surat Ibnu Mubarak kepada dia tu adalah surat yang betul. Sebab itulah dia berlinangan air mata. Dia menangis bila ditulis surat tersebut. Ini salah satu bentuk yang kita kata adanya contoh ataupun dua contoh dalam konteks kita kata yang mana perlu diutamakan dalam fiqh aulawiyat, dalam ilmu warisan Islam. Seterusnya, ketika berlaku kerosakan akhlak, mana yang lebih utama bagi kita, bercampur dengan masyarakat atau melakukan uzlah, mengasingkan diri. Kita berhenti setakat itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan ke? Okey, ada satu soalan. Ini soalan pilihan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana bahang PRU tanpa kira fahaman politik masing-masing, adakah penyatuan umat Islam diutamakan sebelum bangsa, agama dan negara tergadai di tangan musuh-musuh Islam? Musuh-musuh Islam. Baik. Sebelum PRU ke, selepas PRU ke, kesatuan wahdatul ummah antara orang Islam sesama orang Islam ni sangat-sangat penting. Kadang-kadang telah lama berlaku orang Islam ni daripada dulu lagi. Sebab apa berlakunya masalah ataupun khilafiyah, pergolakan baik dalam politik, baik dalam masalah agama, kelemahan itu adalah berlaku di antaranya sebabnya ialah mereka berpecah. Wala tanaza'u, dalam Quran sebut, jangan kamu berselisih. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Quran sebut fatafshalu, kamu akan gagal, kamu akan kalah. Wa tazhaba rihukum, dan kamu akan hilangnya kekuatan kamu. Sebab bila mana orang Islam sama orang Islam berbalah, maka akan datanglah ketika itu orang yang mengambil peluang dengan kelemahan orang Islam, ambil peluang itu, dan orang Islam akhirnya lenyap atas dunia. Jadi sebelum PRU, selepas PRU, kita kena ingat ukhuwah di antara orang Islam ni sangat-sangat penting. Walaupun kita ada berbeza pandangan benda yang kecil-kecil, tak nafikan. Kalau dalam hal agama pun sama. Bila datangnya ulama besar daripada negara lain, masing-masing keluar, hak ni tak setuju, dia keluar kenyataan. Ni dia ni orang yang gini. Orang yang keluar kenyataan tu nak sampai level ulama yang datang daripada luar negara tu ke sini pun tak sampai. Nak capai dalam ilmu hadis pun tak capai sama seperti ini. Duduk kata-kata, walaupun dia nukil kata-kata orang lain pun, dia kata dia nukil kata-kata orang lain, bukan dia kata. Kan? Tapi nak menunjukkan kepada kita soal-soal perselisihan ini, kalau boleh kita kata dalam konteks bahasa Melayu, buang yang keruh ambil yang jernih. Kalau kita berbalah dengan seorang pun, akhirnya buang yang keruh ambil, barulah kita boleh bersatu. Sebab Nabi pun, Quran pun sebut innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman tu ikhwah. Asas apa? Asasnya iman lah. Selagi mana orang tu beriman, dia tetap ikhwah. Kena jaga hak dia.
hak dia sebagai seorang Muslim. Kalau dia sakit, pergi ziarah. Walaupun mungkin kita berbeza pandangan dia dalam soal-soal tertentu, kita berbincang. Macam mana kita nak berbincang dengan baik? Itulah kita kena belajar daripada apa yang telah berlaku dalam sejarah. Belajarlah dalam sejarah apa yang telah berlaku di negara-negara yang lain yang menyebabkan berlakunya pertumpahan darah, kan? So perkara seperti itu, tanpa kira fahaman politik masing-masing, kita kena tetap adanya ukhuwah tu. Kena jaga ukhuwah tersebut. Jangan jadi seperti dulu-dululah, kan? Berbeza politik ni kiranya macam tak boleh dekat langsung. Tak boleh. Kita kena jaga ukhuwah antara orang Islam. Sebab orang Islam ni kalau tak jaga ukhuwah begitu, akhirnya kekuatan tu hilang. Kekuatan tu hilang. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi fiqh aulawiyat ini. Mungkin tahun depan habis gua, insyaAllah. Tahun depan habis. Maknanya kalau start 2010 saya start rasa, kalau tak silap saya lah, sampai 2023 ni insyaAllah lah, kita boleh buat kenduri kambing seekor insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya akram. Alhamdulillah.